Malangnya, tidak ada jawapan daripada sesiapa pun di atas pesawat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada anda semua ke channel Jejak Alam Misteri. Terima kasih bagi anda yang terus menonton video di channel ini. Bagi anda yang belum subscribe, like dan tekan butang loceng, sila anda lakukan supaya anda tidak ketinggalan video-video menarik daripada saya. Walau bagaimanapun, saya mohon maaf jika 4 atau 5 hari belakang ini saya tidak dapat mengupload apa-apa video dan berkongsi cerita dengan anda semua. Hal ini kerana saya telah mengalami satu keadaan tertanya-tanya berkaitan misteri MH370. Sebenarnya dalam 4 hari lepas saya nak membuat satu konten yang berkaitan dengan menggunakan kekuatan intuisi atau minda bawah sedar saya untuk melihat ataupun untuk membandingkan entiti antara makhluk yang dinamakan bunian di dua buah gunung yang berbeza, iaitu Gunung Ledang dan Gunung Jerai. Namun demikian, dalam sesi pertanyaan itu, sebab dalam memanfaatkan kebolehan minda bawah sedar ini, saya harus ditanya dan disoal secara spontan. Jadi my wife bertanya dengan saya secara spontan berkaitan MH370. Jadi secara spontan pula minda bawah sedar saya memberikan maklumat tentang keberadaan atau nasib anak kapal atau penumpang MH370, dan hasilnya sangat mengejutkan saya. Sebab saya menemui sesuatu yang memeranjatkan bagi saya tentang kehilangan MH370 dan penumpangnya. Saya telah melakukan satu kajian sedikit dan tinjauan sejak daripada malam pesawat MH370 itu hilang sehinggalah pada tahun 2020. Kalau kita kirakan sejak 8 Mac 2014 sehingga bulan Disember 2020, 6 tahun 9 bulan, MH370 terus menjadi misteri. Misteri kehilangan pesawat komersil terbesar dalam sejarah moden penerbangan dunia. Kita dapat melihat pelbagai kemalangan udara di seluruh dunia, yang di mana semua kemalangan-kemalangan tersebut kebanyakannya dapat dirungkai dan dapat diselesaikan walaupun mengambil masa bertahun-tahun. Tetapi MH370 masih tidak dapat dipastikan. Walaupun setakat ini kesimpulan MH370 berakhir di Lautan Hindi. Tentu anda ingat, berkali-kali dikabarkan kepada kita bahawa MH370 berakhir di Lautan Hindi berdasarkan kepada bukti Inmarsat atau isyarat ping yang diterima oleh Inmarsat, sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan satelit yang berpangkalan di Britain, yang menerima 7 isyarat daripada MH370 daripada sejak malam kehilangannya sehinggalah 8:11 pagi. Isyarat yang terakhir yang diterima oleh Inmarsat daripada enjin pesawat MH370. Dan menjadi misterinya, pertama yang saya nak bawa kepada anda ni, bagi saya dan mungkin bagi anda juga, di dalam laporan yang dinyatakan, kenapa sewaktu Inmarsat cuba menghubungi pilot melalui panggilan telefon satelit setelah dia menerima isyarat ping daripada enjin pesawat MH370, kemudian pihak Inmarsat cuba menghubungi pilot, malangnya tidak ada jawapan daripada sesiapa pun di atas pesawat tersebut. Ini mengundang satu misteri yang sangat aneh. Seharusnya kalau masih ada orang yang hidup di dalam MH370 ketika Inmarsat menerima isyarat daripada MH370, maka pastilah akan ada jawapan daripada panggilan. Jika adalah sesuatu yang mencemaskan atau darurat yang mungkin
tak dapat dikawal oleh pilot atau co-pilot atau anak kapal, tentulah mereka akan mengharapkan agar mereka dihubungi atau mereka mengharapkan mereka dapat menghubungi orang-orang yang berada di darat ni supaya dapat digerakkan untuk operasi menyelamat. Jadi ini perkara pelik yang berlaku, yang pertama. Yang kedua, pada malam kejadian ketika MH370 hilang daripada radar ATC Kuala Lumpur ketika memasuki ruang udara Vietnam, ketika itu sudah tidak ada komunikasi. Yang ada hanyalah radar-radar ini mengesan seperti radar ketenteraan Vietnam, radar sivil di Kota Baru dan radar tentera kita di Pulau Pinang. Dan ketika MH370 memasuki ruang udara Pulau Pinang, terdapat juga seperti satu cubaan anak kapal atau kru yang menelefon orang yang berada di bawah atau di daratan. Kerana kapal terbang masa itu dengan terbang rendah sehingga dapat dikesan oleh alat pemancar telefon ataupun alat pemancar telekomunikasi yang berada di darat. Sebenarnya apa benda yang mahu disampaikan dan apa benda yang mahu diberitahu? Kerana dalam laporan tidak ada apa-apa mesej yang diterima, hanya gelombang seperti cubaan untuk menelefon. Jadi kalau kita nak susun puzzle-nya di sini, satu keadaan iaitu orang yang ada dalam MH370 mahu menghubungi orang yang berada di darat. Manakala orang yang di daratan iaitu Inmarsat cuba menghubungi orang yang berada di dalam MH370. Tetapi tidak ada komunikasi. Dan ini seolah-olah membangkitkan satu persoalan. Adakah orang yang berada di dalam MH370 penumpang, sama ada anak kapal, kru, pilot dan co-pilotnya, telah berada dalam satu keadaan dimensi yang lain daripada kita, yang di mana suara mereka tidak boleh sampai ke alam dunia ini. Yang hanya sampai adalah satu gelombang telefon, gelombang satelit sahaja semata-mata. Ataupun mereka ni boleh dikatakan satu kaki sudah berada di alam sana, satu kaki lagi berada di alam nyata, di dalam pesawat. Tetapi kesedaran atau minda mereka sudah berada di alam yang lain. Yang menjadi misteri juga bagi kita semua. Kenapa pihak tentera tidak melakukan pintasan pesawat ke atas MH370? Sebaik saja dikenal pasti di ruang udara di Pulau Pinang kehadiran pesawat komersil yang tidak dapat dikenal pasti. Dan kita tahu antara tinjauan dan pintasan pesawat mempunyai dua perkara yang berbeza. Kalau tinjauan hanya meninjau, melihat, maksudnya satu aktiviti yang bersifat umum. Dan hasilnya kita tahu MH370 tiada di situ dan tiada apa-apa yang mencurigakan dan membahayakan. Jadi tidak ada satu tindakan yang lanjut. Pemintasan pesawat pula berlaku secara khusus, mengejar target, mendekati dan mengambil tahu keadaan dan situasi pada objek yang kita tak kenal pasti tersebut. Kononnya, menurut kenyataan pihak tentera, tidak mahu mengambil apa-apa risiko. Apakah risiko yang dimaksudkan tersebut? Yang seterusnya, selepas pesawat MH370 diisytiharkan hilang pada pagi 8 Mac 2014, gerakan mencari telah dilakukan secara besar-besaran. Daripada hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Saya nak tarik perhatian anda apabila CEO MAS, Ahmad Jauhari Yahya, telah memberi satu kenyataan media. Sebahagian besar kargo MH370 adalah buah manggis yang beratnya bertan-tan. Mangosteen. Biji itu berkata kuanti banyak dalam, kalau tak silap dalam 3 ke 4 tan mangosteen. Mungkin pada pandangan saya, kalau seseorang peniaga itu mahu menghantar barang secara pukal atau borong, lebih bijak. Kalau bagi saya, kalau saya nak jual buah manggis tersebut,
pastilah saya akan letakkan dia di dalam pesawat kargo yang khusus penghantaran barang-barang. Itu lebih murah, itu lebih sesuai kan. Tapi yang mengejutkan kita pada sidang media yang seterusnya, lebih daripada 4,566 kilogram buah manggis di dalam kargo pesawat penumpang MH370. Wow, satu jumlah yang fantastik, banyak. Diberitahu kepada umum, buah manggis ini didapatkan pada Kesang Muar. Farmer dan penduduk setempat di Muar telah menafikan bahawa pada waktu itu musim buah manggis. Ada satu lagi sidang media yang dibuat oleh Tan Sri Khalid Abu Bakar yang ketika itu Ketua Polis Negara menyatakan, saya tak katakan buah manggis ini tumbuh di kebun di Muar. Mungkin supplier luar ke yang datang ke, yang kirim ke, yang kumpulkan buah itu tersebut di Muar dan dihantar ke KLIA. Ya, mungkin logik juga. Tapi pada tahun 2018, setelah terbitnya laporan siasatan MH370 dalam bentuk buku yang dicetak dan diedar kepada umum setebal lebih daripada 400 muka surat, anda boleh download dan anda boleh baca sendiri bahawa buah manggis ini dikatakan berasal dari Kesang Muar, daripada seorang individu yang berasal di Kesang Muar. Yang di mana kilogram buah manggis daripada 4,566 kilogram ini berasal dari tuai dari kebun di Kesang Muar. Wow. Tadi kata mungkin supply luar, kemudian dalam laporan rasmi dikatakan dituai di Muar. Jadi atas dasar semangat untuk mengetahui di manakah kebun atau ladang manggis komersil, ialah komersil lah. Maksudnya komersil ni kita usahakan secara besar-besaran untuk memasarkan dalam jumlah yang banyak. Kesang Muar, berpusing-pusing di sana, melihat-lihat, meninjau-ninjau adakah terdapat kebun atau ladang manggis yang luas di Kesang Muar. Cik tahu kelapa banyak Kesang ni. Kelapa dah? Kelapa manggis tu pasal rumah je. Pasal rumah. Tapi komersial tak ada. Maksudnya yang sikit-sikit je. Tu kalau saya nak dapat sampai 2,000 kilogram buah manggis pada musim dia, boleh dapat tak daripada Kesang saja? Tak boleh dapat Sebab dia tak komersial. Dia tak komersial Dia bukan macam sawit. Tapi kalau dulu 10 tahun dulu, maksudnya taman-taman tu tak ada dulu, memang banyak pokok manggis kan? Ya. Tapi itu bukan untuk komersial lah. Komersial belum ada lagi manggis. Belum ada. Belum ada. Sini komersial apa? Pokok? Sini sawit, kelapa. Buah manggis daripada Kesang boleh dapat sampai 2 tan tu kira mustahil lah. Saya. Apabila kita buang buah manggis ni, bukan buah manggis lah yang ada dalam kargo pesawat MH370. Sebaliknya ada material lain yang berada di kargo pesawat tu. Jadi pada fikiran anda, apa benda tu? Apa barang tu? Yang berat dia sampai mencapai hampir 5 tan tersebut. Anda jangan lupa dalam laporan tersebut dinyatakan juga terdapat ion lithium, bateri, mahu dieksport ke China. Yang kita tahu banyak barang kita pun kita ambil daripada China, kita import. Berat bateri tersebut 200 kg. Kemudian berlaku polemik tentang bateri dan buah manggis ni. Mustahil buah manggis dan bateri ini dapat menghasilkan letupan, kerana ada satu teori mengatakan disebabkan ada bateri di dalam kargo MH370, berkemungkinan telah berlaku satu pertumbuhan cecair daripada buah manggis. Kan buah manggis ni buah yang berkemungkinan dia boleh menghasilkan air yang melilih keluar daripada buah. Ada buahnya rosak barangkali. Dinafikan, dikatakan berlaku pertumbuhan bateri dengan cecair buah manggis tersebut menghasilkan satu letupan ataupun satu kebakaran di dalam pesawat. Misteri, kenapa barang-barang ini boleh ada di dalam pesawat penumpang MH370? Walaupun tidak mustahil sesiapa individu boleh membawa barang seputar, tapi kita tahu kalau dia nak menjimatkan kos bagi seorang peniaga, dia akan bawa menjadi pesawat kargo. Nak jadikan cerita, fikirkan tentang buah manggis yang didatangkan daripada Muar ini. Kami berpusing-pusing di sekitar Bandar Muar, cuba mencari puzzle
yang mungkin kita kehilangan puzzle tersebut. Anda pernah bermain puzzle kan? Katakan dalam sebuah gambar anda kehilangan satu puzzle atau sejumlah puzzle. Katakan masuk di bawah kapet, masuk di bawah meja. Jadi kita kebingungan kerana gambar yang puzzle yang kita cantum tu tidak mencukupi. Jadi kita terpaksa mengelak bawah kapet kita cari puzzle kita. Wow, rupanya puzzle kita ni telah tercicir jatuh di bawah meja kita. Mungkin ini sesuai nak menggambarkan keadaan saya apabila kami berpusing-pusing di Bandar Muar. Kami tak jumpa pun kebun ataupun ladang manggis yang besar diusahakan di Muar. Tapi yang kami jumpa adalah kilang yang besar di Muar. Kilang tersebut menghasilkan peralatan ataupun komponen-komponen elektronik, termasuk chip-chip. Bagi orang yang bekerja kilang, tahulah chip itu kecil. Tidak masukkan dalam litar ke apa, chip. Jadi apabila kita memikirkan tentang teori konspirasi yang tidak dilaporkan di dalam laporan rasmi, yang chip ada di dalam pesawat MH370, lalu dikaitkan dengan keberadaan 20 orang pekerja mahir sebuah syarikat yang menghasilkan chip-chip. Adakah dia mempunyai berkaitan? Kalau kita analisisnya dengan lebih mendalam, pekerja mahir tersebut berbeza company-nya dengan company yang saya ni. Tapi kenapa dikatakan manggis tersebut dari Muar? Anda faham tak apa yang nak sampaikan? Itu anda fikirkan. Saya serahkan kepada anda untuk anda fikir, untuk renungkan. Dan seperti biasa telah dinafikan bahawa pesawat MH370 membawa muatan-muatan yang membahayakan pesawat. Siasatan belum lagi selesai. Malah dalam laporan lebih daripada 400 muka surat tersebut telah dinyatakan laporan ini bukan final report. Selagi kita belum menemui kotak hitam, jadi kita tidak dapat katakan bahawa siasatan terhadap MH370 ini telah selesai. Tapi saya heran, selepas 1 tahun kehilangan MH370 pada tahun 2014, pada tahun 2015, Perdana Menteri kita pada waktu itu telah mengumumkan bahawa misteri kehilangan MH370 berakhir apabila ditemui cebisan sayap pesawat MH370 di Pulau Reunion. Kalau kita lihat jarak penemuan yang dikatakan cebisan sayap pesawat MH370 di Pulau Reunion dengan lokasi pencarian di Lautan Hindi adalah 4,000 km jauhnya. Jadi dalam masa setahun dia berlayar sehingga 4,000 km. Ya, mungkin logik juga ada taufan yang ganas, ada ombaknya. Yalah, kerana kita tahu Lautan Hindi itu laut yang ganas sekali di dunia. Laut yang paling dalam. Laut yang memiliki ombak yang besar. Tapi kenapa hanya semata-mata cebisan sayap pesawat tidak ditemui yang lain? Seandainya benar di dalam kargo pesawat MH370 itu membawa buah manggis yang jumlahnya beribu-ribu tan, pastilah ketika pesawat tersebut dikatakan berakhir di Lautan Hindi, menjunam ke laut dan hancur berkecai, pastilah akan ditemui pertama sekali tumpukan-tumpukan minyak di permukaan air. Tumpukan minyak ditemui semasa pencarian. Dan kedua, tak ada pun ditemui buah manggis terapung di permukaan. Sedangkan dikatakan ada lebih 4,000 lebih kilogram buah manggis. Kalau kita nak katakan separuhnya hancur musnah sebab pergeseran ke hentakan ke apa ke, sewaktu pesawat tampuk permukaan laut dan hancur segala-galanya, takkanlah separuh atau sikit daripada itu tak timbul. Pelik. Ke dalam sejarah kemalangan pesawat apa di dunia sekalipun, pasti akan ada barang-barang milik penumpang seperti bagasi, termasuk body ataupun tubuh atau jasad penumpang. Kalau tak semua pun pasti ada satu dua yang akan timbul di permukaan lautan. Jadi
benarkah isyarat yang diterima oleh Inmarsat tersebut adalah pesawat MH370? Kerana tidak disebut apa-apa pun di lokasi tersebut. Dan yang menjadi persoalan yang peliknya, kenapa hanya satu cebisan peleparan ditemui di Pulau Runian yang jaraknya jauhnya 4,000 km daripada lokasi pencarian besar-besaran dilakukan? Di mana cebisan lagi? Di mana cebisan-cebisan yang lain? Dan kalau ada mengikuti rapat perkembangan pencarian pesawat MH370 pada tahun 2014, itu berawal pencarian MH370, pakar telah mengeluarkan satu kenyataan. Bateri di dalam kotak hitam dapat bertahan maksimum 30 hari. Jadi, apa-apa radar ataupun alat-alat pengesan gelombang atau frekuensi akan dapat mengesan bateri yang berada di dalam kotak hitam pesawat. Tapi jangan kata bateri kotak hitam tak dapat dikesan sehingga habisnya bateri tersebut 30 hari kemudian. Malahan 200 kg bateri ion lithium pun tak dapat dikesan oleh sebarang radar yang menjadi misteri bagi kita tentang pekerja mahir yang berada di dalam pesawat MH370 ini. Jumlah mereka bukan sedikit, 20 orang. Dan ada lagi beberapa orang penting pesawat MH370. Hal ini disahkan sendiri oleh pihak syarikat, iaitu Freescale Semiconductor, telah menyatakan satu kesedihan dan takziah kepada pihak keluarga terlibat, dan mereka, pihak syarikat terpaksa memanggil kaunselor untuk memberi kaunseling kepada pihak keluarga ataupun sesama rakan sekerja mereka. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahawa adalah terlalu berharga bagi syarikat tersebut. Dan kalau kita nak kaitkan antara penumpang dengan kargo, jadi kita rasa pelik pula. Takkanlah pekerja-pekerja mahir ini dia nak jual buah manggis dekat Beijing, China kan? Ya, ini yang membangkitkan persoalan demi persoalan kepada saya. Dan ada harus ingat, apa yang saya beritahu awal-awal video tadi tentang buah manggis, bateri, tentang kemungkinan adanya barang lain di dalam kargo pesawat MH370 seperti chip yang lebih berkaitan dengan 20 orang lebih pekerja mahir atau orang penting bagi Freescale Semiconductor yang menghasilkan chip-chip ini. Itu lebih logik bukan? Tetapi tidak dilaporkan bahawa terdapat muatan yang begitu, iaitu chip-chip atau benda-benda yang berharga. Sebaliknya dinyatakan tidak, manggis ni tak berbahaya dan tidak bernilai. Itu yang saya dapat ketemukan puzzle-puzzle ini. Puzzle-puzzle ini pun masih belum lengkap. Kalau anda mahu memahaminya dalam bentuk pecahan-pecahan puzzle, belum lengkap lagi. Yang saya temui belum lengkap. Tapi seolah-olahnya bila kita letakkan di dalam satu tempat, kita sudah dapat mengagak sedikit demi sedikit gambaran yang mahu ditunjukkan kepada kita. Jadi apa yang saya beritahu anda ini adalah apa yang saya cari berdasarkan apa yang saya temui pada video yang terawal yang terhasil secara spontan. Okay. Kalau saya sebutkan, kalau saya katakan saya membuat penyelidikan dan siasatan dulu, kemudian saya membuat satu hipotesis dan kemudian baru saya menggunakan kaedah minda bawah sadar, mungkin boleh dikatakan saya menipu dan minda bawah sadar saya ini dipengaruhi oleh pemikiran akal logik. Tetapi minda bawah sadar tidak terpengaruh dengan akal logik yang berada pada minda sadar. Jadi apabila pertanyaan spontan dilakukan kepada saya dan saya menjawabnya secara spontan pula, maka saya serahkan kepada anda untuk menilai kebenarannya. Jom kita ikuti video terawal bagaimana dia seolah-olah membangunkan saya daripada tidur. Bangun, 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 untuk melakukan siasatan secara apa yang saya mampu tentang MH370. Jom kita ikuti.